pada suatu malam. Tapi ada 2-3 kedai yang kita memang jumpa bunjut tu lah. Dia sampai tudupan yang orang sihir dia sampai dia lumpuh, babe. Yang kita takut bukan hantu, Rimau kan. ini lembu melintas. Yang penting for sure bukan telur orang. Sebenarnya ilmu kan. Ilmu. Dia bukan hantu, dia ilmu. Dia Orang ilmu. tu yang amal kan. Dia Tuan mati. banyak tahu Ada buku dia. Apa yang saya boleh buat, kita doa banyak. Welcome orang yang ada masalah, konsisten, semangat. Lepas tu susah nak fokus. Ini belum aku senari masyarakat. Okay, selamat datang ke podcast episod yang seterusnya. Okay, Tuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hafiz. Yes, saya. Selamat datang. Terima kasih. Untuk makluman semua, Tuan Hafiz ni salah seorang YouTuber. Alhamdulillah. Okay, dengan channel The Segment. Kan. So, aktif buat konten dalam kategori horror lah. Betul. Cerita-cerita hantu lah. Cerita-cerita hantu, cerita-cerita seram. Okay, Tuan. Dan bersama saya Tuan Hasanuddin, tak lain tak bukan Peaky Blinders Cawangan Shah Alam. Peaky Blinders Okay, Tuan, mungkin boleh cerita sikit tak? Macam mana boleh start buat YouTube channel tu? Okay, so basically masa tahun 2021 tu, saya punya wife tengah dalam pantang lah, dengan baby baru. So kita orang memang kat rumah, PKP tahun 2021, and then tak boleh nak keluar kan. And then tak tahu nak buat apa. So kita orang keep on tengok TV lah, tengok cerita channel makan-makan lah dan sebagainya. Dan saya ni pula jenis orang yang suka tengok cerita hantu. So aku buka lah cerita-cerita hantu YouTube kan. Buka tengok macam why not aku try kan. Mana lah tahu boleh ke tak boleh kan. So aku pun try. Dan Alhamdulillah benda tu take off lah. Try tu start tu macam mana? Start tu saya start dengan chat horror stories. Chat horror stories tu basically is just an animation. Macam kita tengah chatting dengan someone, tapi cerita hantu. Dan started from there dia sikit. Dia story lah. Dia story kan. So, tapi maksudnya Tuan ada asas untuk editing semua tu Ada, lah? Alhamdulillah ada. So, kalau orang tu dia perak apa pun tak tahu, umit sikit lah. Umit sikit lah kan. Tapi sambutan benda-benda horror ni sebenarnya dia dalam kategori entertainment lah, Tuan Entertainment lah betul. Dia ramai pengikut. Kalau ramai ikutkan, tak orang minat yang kalau nak ikutkan, berkongsi kalau cerita macam kan? cerita-cerita hantu ni ramai peminat dia San. Memang ramai. Daripada kecil sampai ke tua. Tua ni aku bukan cakap tua 40-50 tau. Ada yang makcik umur 60, Ya Allah. 70 yang suka. Pengalaman dia suka tengok cerita-cerita macam ni kan. So aku punya target market segmentation range tu daripada umur 20 tahun sampai ke 50 tahun. Kalau kita tengok dekat graf YouTube dia punya grafik sampai ke 50 tahun ada orang tengok cerita-cerita hantu. Jadi minat. Dia jadi minat. Tapi aku rasa benda tu macam sinonim lah untuk orang Melayu kita kan. Benda-benda mistik kan, benda-benda tahyul. Tak ada kita boleh bedah jadi hantu. Dia kalau orang kita, masyarakat kita ni dia suka kan. Dia suka cerita-cerita hantu, benda-benda cerita-cerita magic. Benda-benda gaib ni dia sebahagian daripada kita punya culture kan. Yes. So jadi ke mana hala tuju dia tu? So, tapi kalau saya tengok contoh YouTube ni sebenarnya susah tuan nak buat YouTube. Bagi saya kalau ada minat semua jalan je kan. Dia susah ke tak susah tu second matters lah. Ya first semua benda susah kalau kita nak start. Tapi goal dia buat tu untuk make money lah. Macam mana? Matlamat untuk make money. Basically matlamat first passion, second make money for sure. Okay. Dan saya takkan orang kata beat around the bush cakap tak adalah YouTube tak ada. First passion lah. Sebab memang aku suka buat benda-benda cerita hantu, cerita-cerita seram. Aku suka edit video, suka edit sound. Second, of course, as a second income generation lah. Itulah. So far ada pendapatan lah daripada... Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Tapi kalau maksudnya macam tuan sendiri ada pengalaman, ramai je sebenarnya nak buat channel YouTube ni. Ramai. Kan? Ramai. Cuma ramai kecundang di tengah jalan. Berapa total video dah sekarang? Saya kalau ikutkan, kalau total video recorded campur live show probably lebih kurang dalam 600 lebih 700 video. Banyak Kekuatan kena ada. Saya sih dah nak dekat 900 lah, tapi subscriber pun berat. Dia algoritma YouTube dengan TikTok lain tau. Betul. Lain. Kalau TikTok kau sekejap pun kau naik. Tapi TikTok YouTube ni dia punya naik tu ya Rabbi. Memang lambat Very gila. slow kan? Very slow. Okay. Very slow. Terima kasih bang. So jadi untuk dapat konten cerita seram tu daripada mana? Okay, dulu memang susah. Sebab kita baru start, follower pun tak ramai. So aku kena buat research sendiri, pergi korek blog sana, korek blog sini kan. Tapi sekarang orang dah start hantar.
Diorang hantar pakai email kan. Cik Hafiz, ini cerita saya, perap dia bagi 3-4 page dia bagi. Aku pun baca kan. Baca lah. So kita simpan lah, kita simpan dalam library, kita simpan. So satu hari kita tu keluar 3 cerita, 4 cerita, 3 cerita. Ceritakan balik. Kita ceritakan balik. Kita habis kebanyakannya dia true story lah. Kebanyakannya true story. Tapi kalau kata nak suruh aku bezakan sama ada benda tu true story ataupun tidak, sekarang aku sendiri pun tak tahu kan. Kalau dia kata dia tipu aku, tipulah aku kat korang. Macam tu cerita dia kan. Tapi aku just anggap benda tu as a true story lah daripada diorang kan. Tapi ramai ada orang pengalaman dengan benda mistik. Tu ada pengalaman tuan? Saya alhamdulillah setakat ni belum ada. Belum ada kan. Saya pernah kena sekali. Tapi betul orang kata Pontianak ni betul tak, sifat dia kalau bunyi dia kuat, dia jauh. Tapi bunyi dia slow, dia orang dekat. Itu kebanyakannya orang cakap lah. Aku tak pernah kena kan, tapi aku pernah kena habis. Betul. Masa tu jalan shortcut ni tak ramai tuan-tuan, orang nak lalu malam. Maghrib kat kampung. Jadi nak balik kerja berdua. Kemudian dia punya bocor tau, saluran minyak motor tu bocor. Jadi motor tu mati. So call lah dia orang, suruh datang budak-budak. So tunggulah daripada maghrib, bawa ke 7.30 dah start gelap. Lepas tu tiba-tiba terdengar bunyi yang tu very kuat tau, very loud. Kuat gila tau tuan. Kuat gila. Tapi member tu cakap, dia menenangkan lah. Apa handphone mana Yasin? Masa tu dah boleh buat surah lah. Dah boleh buka surah. Lepas tu makin lama makin slow. Lepas tu dia pun cakap, orang kata kalau dia makin slow ni, dia makin dekat. Tiba-tiba depan kita orang macam ni tau. Kita park motor tepi jalan, main road lah, dia T junction. Tiba-tiba tengah dia bunyi slow tu, ada 2 kelibat putih lalu. Kita orang punya melintar terbalik motor ke belakang, kesemak. Kali tiba-tiba dengar, ngapain dong abang tu Mat? Rupanya Indonesia bawa balik semayang, naik basikal. Sebab tu dia smooth. Kalau tapi yang bunyi tu betul. Yang bunyi tu kita orang beranggapan dia musang. Sebab dia bunyi dia tak konsisten lenggokkan dia tu. Kita beranggapan musang lah. Tapi lepas bunyi tu makin slow, dia lalu smooth je. Baju putih dua. Tiba-tiba kita orang terbalik lah tu macam. Banyak lagi dengar orang kata, ngapain dong orang tu? Baru kita perkataan kesat semua keluar. Benda dah takut tangan dah, gigil handphone dah ke mana kan. Rupanya naik bisikal tua. Itu yang smooth dia punya pergerakan. Kalau dia jalan kaki, kita mungkin boleh dengar. Benda memang saya rasa itu pengalaman saya lah. Tapi bunyi itu for sure sampai sekarang tak dapat dipastikan. Tapi memang very clear bila dengar. Dia banyak setengah orang kata bunyi musang. Betul. Selalu kata orang bunyi musang. Tapi musang tu, bunyi musang dia seakan lah. Dia lebih kurang. Cuma lenggokkan dia tu dia keras. Yes. Apa kalau baca Quran tu kan ada lenggok-lenggok. Dia keras. Dia tapi meninggi. Cuma nak kalau dengar je malam-malam aku lagi. Memang tak. Macam kalau tuan punya experience. Tak payahlah panggil aku tuan-tuan. Leceh siang daripada story dia saya dah biasa. Daripada story tu kan. Selalunya yang driver lori banyak cerita ke? Driver lori banyak cerita kan? Warden asrama banyak cerita. Yang mana kerja shift malam banyak cerita. Dia selalu macam tu lah. Tapi diorang ni bila diorang dah biasa tu, jadi biasalah, dari immune lah. Dah immune lah. Bila dah biasa kan. Jadi bila dah biasa tu, benda tu dah nothing great lah bagi diorang. Tapi sometimes bila kita terdengar tu, bulu tengkuk pun boleh ikut sama tau. Tapi macam tuan rasa hantu ni dia macam mana konsep dia tuan? Hantu konsep macam mana tuan sendiri macam mana? Aku tak tahu lah macam mana nak mendefinisikan hantu ni macam mana. Tapi banyak orang kata kan hantu ni dia akan menjelma pada apa yang kau fikir. Kalau kau kata kau takut dengan Pontianak, tapi kau rasa Pontianak tu mata dia kat bawah, mulut dia kat atas kan, macam itulah yang dia based on your imagination. Betul tidak wallahualam, kita pun tak tahu kan. Tapi dari segi kepercayaan, macam kita orang Islam, kita percaya bahawa ada perkara-perkara gaib lah. Ada perkara-perkara gaib selain daripada manusia. Betul. Ada makhluk bernama jin. Kan? Betul. Tapi kalau compare Pontianak Malaysia kan, kita putih, rambut panjang. Pontianak orang putih, dia taring naik motor, baju kulit, tak ketat, ada pistol. Tu pening. Tapi sebenarnya horror ni dia antara industri yang besar ke? Memang besar. Memang make money kan dalam industri filem apa-apa kan. Even macam saya main media sosial, saya tengok sekarang ni dia trend lah. Ada orang dia buat yang live, pergi tempat-tempat yang cari hantu. Cari hantu. Paranormal lah ni, paranormal activity lah ni. Dia dalam kategori horror tu kan. Paranormal tu. Jadi bagi saya itu adalah kerjaya baru yang dulu tak ada.
Betul? Setuju? Kan? Maksud kalau dia Banyak dapat. kalau dia nak pergi rumah bakar mak mentua dia, kan? So dia punya kejayaan dia pencahayaan tu, tapi dia tak boleh cakap pencahayaan tu. Dia kata saya industri horror makcik. Jadi bila dengar sedap. Dia orang buat live ni banyak income. Betul. Tapi sama ada kita nak tengok dia punya kesahihan tu kita tak tahu. Tapi sebab dia entertainment. Dia entertainment lah. Kan? Memang tujuan dia adalah untuk buat orang seram. Yes. Dan orang suka, kenapa manusia suka cerita seram tuan? Kenapa manusia suka cerita seram? Saya rasa dia punya adrenaline rush juga. Betul. Kita push kan. So manusia secara psikologi dia ada sifat ingin tahu. Yes, kan? yes. Ingin tahu, dia cuba nak cabar diri sendiri, nak tengok berapa jauh dia boleh pergi kan. So saya rasa pasal tu lah. So tuan banyak tengok cerita hantu? Saya memang suka tengok cerita hantu. Memang sangat-sangat suka. Selalu apa cerita Melayu ke, Thailand ke? Dia kalau ikutkan pada kategori cerita hantu yang paling saya suka tengok, Thailand punya. Thailand sebab apa? Thailand dia punya, tak tahu dia punya jalan cerita. Kalau kita tengok iklan Thailand pun, iklan Thailand punya cerita dia punya very kreatif tau. Sama juga dengan cerita hantu. Dia punya cerita, dia punya plotting, storyline dia memang sangat cantik. Walaupun kita tak faham bahasa dia, ada subtitle, kita baca lah. Tapi dia punya hantu, make up dia punya scene dia. Yang baru-baru ni apa nama cerita hantu tu kita tengok? House for Rent ke apa benda tah. Cerita dekat Netflix. Tu pun cantik kat aku. Seram cerita tu. Kalau Thailand habis dia hantu apa yang popular? Entah, aku pun tak tahu. Tapi selalunya perempuan lah, budak perempuan rambut panjang tak, lah. Kalau Malaysia kan Pontianak. Kalau Indonesia Suster Ngesot yang jalan Sister Ngesot. Dia ngesot kalau macam belakang. Thailand ni, kalau yang aku tahu selalu macam budak perempuan kena bunuh. Hantu-hantu dia macam tu. Jenis yang jadi comeback jadi comeback itu. Baik. Tapi cerita hantu Thailand memang seram lah. First Thailand, dan aku suka tengok yang hantu daripada orang putih. Jepun, last kali orang Melayu kita lah. Aku bukan kata nak mempelekehkan cerita orang Melayu, tidak. Tapi agak klise at some certain angle agak klise. Dan kita dah boleh tahu, kita dah boleh expect dia punya jalan cerita dia macam mana. Kenapa kan? Tak tahu. Mungkin probably idea lah kot. Probably. Marketing Thailand marketing Thailand boleh tahan juga. Story lah. Storyline dia je. Creativity. Betul. Daripada segi story tu. Okay, macam tuan selalu tengok cerita seram kan. Lepas tu dia terbawa-bawa. Kadang-kadang terbawa-bawa. Macam nak mandi. Kadang-kadang tu terbawa-bawa. Tapi kalau wife saya, dia memang teruk lah. Teruk lah. Tapi dia suka juga tengok. Dia mula-mula dulu dia suka. Dia cerita kan. Masa tu masa aku baru kahwin dengan dia kan. Betul tengok cerita hantu. Masa tu kat rumah lama dekat apartment tengok cerita hantu. Aku, dia, adik ipar aku, bigas aku 4 orang lah. Tengok kan, tengok layar, tengok cerita hantu. Dekat bilik entertainment tu tengok 3 orang tidur dia seorang tengok. Sampai daripada itu sampai sekarang dia tak nak tengok cerita hantu. Aku kena paksa. Sampai dia kata paksa baru dia nak tengok. Itu pun kadang-kadang aku tidur juga. Marah habis dia. Kan? Ada kenangan seorang tu. Tapi dia selalu kalau dia terbawa-bawa dia. Tapi kalau aku macam aku pula, lagi-lagi macam buat live show buat live show, kadang-kadang kita dapat caller daripada orang secara live kan. Betul, pernah tengok. Lepas tu aku naik atas nak tidur, lepas tu aku nak turun bawah, aku nak pergi buat Milo contoh Aku kejut bini aku. Termanyap turun bawah. Kebanyak orang cerita sebab based on true story kan. Aku kejut bini aku, lantak lah. Bini aku nak cakap aku penakut ke apa, lantak. Habis kejut turun bawah. Kan orang call kan. Orang call dia cerita, kongsi cerita. Ada tak orang call berkongsi cerita kena sihir? Kalau tahap kena sihir ni ada tau. Aku dapat ada satu caller ni, jenis yang aku ingat nama dia lah, nama dia Abang Zul. Kita panggil dia Abang Zul. Dia budak, kalau seingat aku lah cerita dia ni, dia budak muda macam kita juga, baya-baya kita. Tapi dia ni ada sifat panas bagan masa dia kecil, masa dia zaman-zaman muda, zaman-zaman sekolah dia ada sifat satu, panas bagan teruk. Dia sampai to the point yang orang sihir dia sampai dia lumpuh, babe. Lumpuh yang tak boleh berjalan, tak boleh buat apa, dia totally out. Memang on bedridden lah orang kata. Hidup dia atas kursi roda. Itu kesian lah kan. Tapi bila tanya, dia kata dia syak orang sekian-sekian buat apa semua. Tapi orang tu pun dah meninggal. Orang yang buat dia tu, yang sokop buat dia tu pun dah meninggal. Tinggal anak-anak dia je. Tapi dia pula sampai tu depan yang masih dia susah nak maafkan orang tu kan. Tapi dia baik lah. Dia baik. Budak ni baik orangnya. Cuma dia panas bagan lah. Itu je kan. So ada juga kan. Tapi masyarakat kita yang sihir tu semua tu kuat babe. masih kuat lagi Kuat. Lagi-lagi kalau jenis ada tak babe? Macam caller share jenis-jenis nama sihir yang diorang jenis-jenis nama sihir aku tak berapa ingat. Tapi selalunya yang kebiasaannya diorang share tu jenis yang kalau diorang buka kedai makan. Tapi kedai makan selalu sinonim dengan benda kedai makan teruk babe kalau diorang kena. yang jual produk jangan berlaku. Kita pun dah kena lah.
Dia ingat bunjut kita jumpa depan kedai tu. Betul. Orang tak nampak apa. Kita orang kedai orang dululah macam apa? Macam saya ni, kita percaya perkara-perkara ni boleh berlaku. Betul. Dan tak mustahil dengan izin Allah boleh berlaku. Cuma kita fikir solution je lah. Contoh, ada banyak ketika tu kedai saya banyak customer kata lalu tutup ke? Padahal barber memang ada kat situ je. Dan memang ada ketika dia rasa macam orang lalu lalang tapi orang tak masuk. Tapi korang nampak ni orang lalu lalang ni? Nampak? Tapi tak masuk. Tak masuk. Dan bila ada yang masuk pun dia kata, semalam tak buka ke? Buka bang, kita orang tutup hari ni lah. Saya pernah sampai syak budak-budak ni, kau tutup kedai ke apa? Tipu apa semua kan. Tapi saya apa saya boleh buat, kita doa banyak. Lepas tu masing-masing jadi orang baik. Lepas tu besarkan signboard je lah. Itu je lah yang kita boleh buat. Tapi ada 2-3 kedai yang kita memang jumpa bunjut tu lah dalam bunjut kain kuning. Itu pun budak-budak ni jenis merokok. Jadi bila nak nikamkan puntung tu kat tanah, jumpa benda tu. Jumpa. Aduh. Carta gambar dia lah macam biji. Kita tak tahulah, tak sure lah apa. Cuma macam kami punya konsep, kami memang tak cari. Kami tak peduli lah kan. Kita move on je. Yalah. Sebab kita pun rasa tak ada buat salah kat sesiapa. Tapi bila orang call, yang paling best case adalah bila orang tu call, bang saya dalam kedai, dia kata kedai tutup. Dia kata kedai tutup, padahal korang dalam kedai ni. Budak kita dalam kedai, tapi orang tu call, dia kata kedai tutup. Sampai brother tu dah datang, keluar balik naik motor. Lepas tu call lagi, biar betul tadi aku datang tutup. Sampai tahap macam tu lah. Tapi kita alhamdulillah so far, lepas tu dah lama dia benda tu hilang je tu lah, subside macam tu lah. Tak adalah kita nak ambil serius ke sampai nak pagar guna air dalam teko ke apa kan. Tak adalah kita buat kan. Kita tak ada buat apa kan. Air dalam teko. So macam tuan buat video tu setiap hari apa? Dulu setiap hari. Dulu saya live every day from Monday to Friday, daripada pukul 9.30 sampai 11 every day kan. Tapi mungkin disebabkan masa dah makin busy, lepas tu dengan badan pun dah makin, orang kata dah berumur kan. Jadi aku cut down lah. Sekarang every Monday, Wednesday and Friday. Tapi dulu kau tidak pulun hari-hari aku pulun, Monday to Friday every day. Maksudnya cara dia call lah, orang call. Tak, basically Monday to Friday tu, Friday je yang orang call. Monday to Thursday aku ceritakan balik cerita yang orang hantar. So you just imagine lah berapa banyak library yang aku ada. Kalau aku boleh run benda tu every day, berapa banyak library yang aku ada yang orang hantar cerita kat aku. Tapi banyak. Sebab satu show aku boleh baca lebih kurang dalam 7 cerita satu show. Tu 1 jam lah? Maksimum 2 lah. 2 jam. Kalau kat Malaysia ni, kalau channel YouTube yang benda-benda seram ni, yang paling top sekali apa? Yang saya tahu kita ada Kupi-Kupi Go. Kupi-Kupi Go? Kupi-Kupi Go kita ada. Kita ada Ashraf Channel. Lepas tu kalau kat Singapore kita ada Malam Seram. Kita ada True Horror Stories POV. Macam Malam Seram tu saya anggap dia macam saya punya cikgu lah. Sebab aku punya konsep sekarang dengan dia punya sama. It's like identical punya konsep. Live show, cerita dengan orang, mencerita balik. Dan aku banyak belajar benda dengan dia. So aku anggap dia tu sebagai satu, orang kata cikgu aku lah. Mengajar aku macam mana nak control equipment, macam mana nak control suara. Sebab dia bekas DJ radio dekat Singapore. So dia tinggal. Baik. Dia dapat kan. Sebentar lagi. Kan. So aku banyak belajar dengan dia lah. Alhamdulillah. So apa sekarang ni target macam mana? Maksudnya apa hala tuju tentang channel ni? Basically hala tuju. Dengar dulu asalnya meniaga Char-Kway-Teow kan. Itu yang kenal Hassan apa semua. Ya tu. Itu tahun berapa Zan 2017 kan. Berapa lama sempat meniaga tu? Ada dalam setengah tahun, 3 bulan 3-4 bulan jugalah lebih kurang meniaga dengan dia. Sebab asalnya masa tu saya kena retrench tak tahu nak buat apa kan. Anak masa tu anak 2 orang, komitmen dah tengah terkepala kan. Apa aku nak buat ni? Tapi memang tak ada pilih tuan. Memang jalan je. Tuan punya background education apa? Saya dalam bidang computer science. Computer science. Bertiga-tiga edit Menjaga Char-Kway-Teow sebelah kedai Hassan. Tapi apa yang saya suka tertarik tentang Tuan Hafiz kan? Sebab kenapa dia ada passion dekat benda seram. So dia boleh terjemahkan dalam bentuk video sebab dia ada basic tu. Kan? Jadi dia boleh jadi sumber pendapatan. So kadang tu saya selalu bagi tahu kan, all the youngsters kan, antara skill yang korang kena ada zaman moden ni simple je, editing video. Boleh edit video, boleh buat gambar, benda-benda basic. Itu dia as long as kita tahu macam mana nak olah benda tu.
Mungkin budak-budak zaman sekarang idea dia banyak. Tapi diorang tak boleh nak olah benda Kreatif tu. lah, kreatif diorang tak boleh nak dalam olah. video. Tapi kalau nak cerita pasal kreatif Ustaz, banyak benda sekarang boleh pakai. Betul. Generative AI. Macam-macam benda boleh buat. Kan orang sekarang dah boleh buat gambar pakai AI. Apa tu? Apa jadi ada kes baru ni pun pakai AI ke apa? Pakai AI juga. Aku tak ingat apa benda. Benda tak sebut dia. Saya tadi tak tahu benda tu. Tapi ni tu cerita seram tak tu Seram. Seram. Tapi Dulu AI masa nampak saya jarang tengok, saya jarang buka TikTok apa semua ni. Tapi saya buat live, buat video, lepas tu saya buat kerja saya kan. So bila saya live, tiba-tiba ramai orang komen nama tu lah. Saya kepala ban, tak apa benda ni kan. Saya kata apa benda ni, selalu cerita saya, oh ni bla 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 bla. Okay. Tapi katanya generate by AI kita pun Tapi sekarang benda yang generate by AI ni menakutkan sebenarnya. Menakutkan. Dan dia aku dah tak tahu mana satu AI real. ni dia evolve kan. Evolve, Dia akan laju. evolve. Kan tak sampai setahun. Saya ingat lagi gila. ChatGPT masa awal. Dia awal ni ada dua. Satu awal dekat West, dekat Europe, kat Barat. Lepas tu awal kat Malaysia. Malaysia tu lambat sikit. Lambat sikit lah. Kan? Betul. Cuma sekarang ni bila golongan-golongan yang celik ni, diorang banyak tengok kat sana kan. So dia cepat lah sampai kat sini sebenarnya. Cuma untuk sampai kat bawah-bawah tu lambat sikit lah. Betul. Bila saya try dulu, saya pernah try kan. Dia jadi uhara lah. Dengan sekarang jauh beza. Betul. Jauh beza. Sekarang kau cakap ChatGPT kau nak apa? Suruh dia create diet plan untuk kau 5 hari. Dia buat. ramai orang buat konten pakai ChatGPT. Buat apa? Ramai buat konten. Apa nak cerita hari ni? ChatGPT prap bagi dia idea. keluar semua kan. Kena yang boleh cakap senang lah. Kena boleh cakap dia. Betul. Dari situ, lagi satu dari sudut konten ni kan. Dulu kalau kita tiba-tiba nak buat channel sendiri, kira hampir mustahil. Zaman-zaman kita dulu lah. Kan? Sebab channel ni dipelopori oleh mainstream. Betul. Kau kena ada duit puluh juta, networking baru boleh buat channel sendiri lah. Betul. Sekarang modal sos top up, handphone, ada kodak, cukup. Betul tak? Betul. Sekarang lebih accessible lah. Lebih mudah. Sebab tu dekat saya syak kan dekat sekarang ni kat luar sana memang ada ramai orang dia memang tak ada kerja yang tetap tau. Kan dia buat live apa ni Bigo. Aku paling stres kalau orang buat live NPC tu. NPC. Aku garuk kepala. Kau tahu kan? NPC tu. Kerja jadi patung kat depan tu. Apa ni kita cerita tentang sejagat sikit lah. What do you think About tentang sekarang punya society? I mean society for me lah society kita ada dua tau. Satu is a educate person kind of society, and lagi satu yang orang kata street society, yang jenis yang hentam kromo tapi baik kan. So it depends kat mana kita nak jatuh. Kita nak judge in terms of street society ataupun educated society kan, depends. Tapi tengok pada apa yang diorang keluarkan juga. Macam bagi saya secara terus terang NPC sebagai contoh kan, budak-budak zaman sekarang kita buat NPC untuk diorang gain money dan sebagainya. For me it's not an healthy punya content. It's not a very healthy kind of content, because saya ada anak 4 orang. At some certain time kadang-kadang diorang pun terlepas juga kan. Tertengok benda-benda macam ni, kita pun tak tahu kan. Betul, tengok influence kan. Jadi bila dia terkeluar benda-benda yang NPC, benda yang tak mendatangkan orang kata satu apa, tak ada impact, satu benefit pun tak ada kita. So it's quite pening jugalah sebenarnya. Tapi so basically this kind of people we need to educate more lah. Dan orang-orang macam tuan sendiri kan buka channel dekat TikTok, cerita motivate people kan. So kita kena motivate this kind of people. So maksudnya kena ada geng-geng yang educate people. Educate lah, kena educate. Tapi otak rosak kan, based on last conversation podcast dengan Dr. Roland kan. Daripada bawah Dr. Roland cerita benda ni boleh merosak testosteron level rosak. di kalangan generasi muda lelaki. Lepas tu estrogen punya hormon yang makanan-makanan yang zaman sekarang. Aduh, semua zaman sekarang semua fast food. Tiap budak-budak jadi lembik. Semua processed food lah. Lelaki lah terutamanya. Saya suka cerita pasal lelaki kan. Bagi, apa tuan rasa macam mana? Tuan rasa macam mana? Apa tuan? Saya nak dengar pandangan daripada seorang. Rasa pasal apa? Pasal ni keadaan lelaki zaman moden. Lelaki zaman moden sebab kita generasi yang hidup zaman sebelum datang teknologi, dan kita hidup di zaman teknologi ada.
Ada satu lagi generasi dia membesar dengan teknologi. Bagi saya kalau ikutkan pada lelaki zaman sekarang, which is yang membesar dengan teknologi, dia bukan yang bayi-bayi kita ni, dia orang more manja lah, dia orang terlebih manja. Which is dia orang tak boleh survive without teknologi. Tarik teknologi daripada dia orang, that's it. Satu hari tak boleh buat apa lah. Hara hidup dia orang. Macam tak dapat apa lah. Makan tak payah dapat. cerita banyak. Kita ambil lah budak umur 18-19 tahun, kita tarik handphone dia orang satu hari cukup. Tengok hara hidup dia orang macam mana. Dia mengamuk bila tak ada internet. Dia orang tak tahu nak buat apa. Macam kita tarik handphone kita satu hari tak apa lah. Lain benda lah kita buat. Kan banyak lagi benda boleh buat. Main gondang-gondi. Galah panjang lah. So budak-budak zaman sekarang ni dia more manja lah. More manja dalam arti kata lain macam lembik pun dia juga kan. Tapi at some certain time saya pun concern juga sebab saya pun ada 3 orang anak lelaki kan. Jadi macam agak concern juga benda-benda ni kan. Parenting pun penting. Parenting pun sangat penting. So macam saya dengan my wife, kita orang memang set okay untuk for the kids, no gadget. Monday to Friday tak ada gadget. Saturday pun tak ada. Kalau katakan orang datang rumah, okey lah, bagilah gadget kan kau kan. Tapi 2 jam. Sebab apa? Wife dah install Google Link, parent link ke Google Link, aku pun tak tahu lah apa benda. So basically dia ada timer. Cukup 2 jam, device lock. Okay, saya tertarik ni. Wife punya peranan lah kan, terutamanya the queen of the house. So maksudnya dia kepala otak kena function tu. Function. So just imagine kalau queen tu dia tak berapa cakna alert benda-benda macam ni. Tak berapa nak ambil tahu. Kita pun tak educate betul. Contoh kalau kata wife yang jenis yang tak berapa nak ambil tahu, dapat pula lelaki macam aku yang tak berapa nak ambil tahu sangat. Betul. Barai. Jahanam. Kan tonggang terbalik babe. Memang boleh tonggang terbalik. Technically teknologi tu kita tak boleh hide daripada diorang kan. Tak Mesti, boleh. tapi Sebab saya percaya macam ni tuan, dari segi role kan. Memang daripada seluruh ketamadunan manusia memang macam tu. Lelaki ni memang kerja dia hunting, memburu kan, memburu rezeki. Wanita tu dia adalah queen yang akan manage the family and queen of the house. So maksudnya pengurusan anak-anak apa semua, maksudnya wanita tu kena paling handal sebenarnya. Betul tu. Kan? Contoh bayangkan lelaki tengok memburu apa semua, detail link apa semua. Memang nak cari link. Ada je jenis macam tu kan. Ada tapi tak ramai lah. Tak kira ramai, golongan tu macam nak pupus apa dia. Tak ramai. So selalunya lelaki tak macam tu lah. So wanita ni dia kena, bagi saya zaman sekarang ni wanita tu memang peranan dia penting. Kalau tak, contoh kita cerita benda-benda orang dewasa sikit kan. Sekarang ni contoh apps yang itu pun kita pernah bincang kan. Apps yang apa ni, bayangkan budak-budak umur apa ni sekolah rendah, sekolah menengah dah terdedah dengan benda-benda lucah. Rosak otak dia orang. Betul. Dia very easy lah dia orang nak access benda-benda macam tu. Lepas tu information tu nak dapatkan senang gila just type kat Google kan. So monitoring daripada parents ni important lah. Bagi aku benda tu datang daripada rumah kan. Benda tu kena start daripada rumah. Sebab kita tak boleh nak anggap macam kita dah lepaskan anak-anak pergi sekolah, cikgu-cikgu yang akan betulkan diorang. Cikgu-cikgu yang cakap tak boleh tengok porn, tak boleh, itu dosa ni, tak boleh. Benda tu kena start dari rumah. Daripada kita kan. Kalau kita jenis yang anak pun tengok Netflix umur 18 tahun kata, dia pun tengok Netflix, kita pun biar je sampai ke sudah jahanam. Kan? Netflix pun soft porn pun banyak macam tu lah. Tapi sekarang banyak Netflix macam tu, LGBT kan, terang-terangan support macam tu terang-terang. Support terang-terang. Uish, pening saya tak, bukan apa, kadang saya tengok dah tak boleh tepis. lagi 10 tahun 20 tahun saya takut. Tuan ada anak dah? Ada anak? Berapa orang? Rahsia. Ada. Okay. So you as a parents tahu kot macam mana betapa susahnya nak kontrol diorang sekarang. Sebab benda tu access everywhere. Kan tak dapat kat kita, dia pergi kat makcik pakcik diorang. Dia pergi kat nenek atuk diorang. Betul. Itu dia parent kira main peranan yang besar agak lah. Sebab zaman diorang hidup ni zaman yang dia tak macam dulu. Dulu paling tak, dia nak cari anak tak kat padang bola. Mungkin kat satu tempat, kat kedai, ada kedai warung satu lepak kat itu je. Cyber cafe. Cyber cafe contoh kan. Sekarang susah. Sebab anak tu pergi melepak bukan fizikal yang dia melepak. Tapi secara ni lah kan, alam maya dia boleh pergi mana. Dan kita tak tahu pun. Kita tak boleh trace pun. Lagi satu sekarang pun pedofil pun banyak. Kan itu bahaya kat. Bahaya. Itu dia terjemahan jadi lepas dia dah rasa, itu kita ada bincangan seorang tu kan. Dia terjadi lepas dia dah rasa immune dengan semua porn yang dia tengok. Betul. Dia adalah kesinambungan daripada tu. Dia sampai datang sampai benda pelik. Kan. Dia dah habis
Dah habis dah. Itu yang rosak otak manusia tu. Dia tengok macam-macam kan. Jadi dia dah habis sampai tu jadi kat budak-budak tau. Takut tu. Baru ni. Lepas tu yang kadang muka-muka wajah dia orang ni, wajah kita tak sangka tau. Wajah baik-baik Spek rapat mata. Rambut sekat tepi kan. Biasa Spek semua rapat gitu. mata. Muka sepak-sepak ni cakap. Muka pecah-pecah. Muka pecah. Saya orang beruban. macam tuan orang ingat jahat, tapi sebenarnya orang baik. Tapi kita dah cerita jauh ni. Patut Patutnya kena seram kan. Cerita seram kan. Seram Tapi juga itu seram tu. Diseram in term of future lah, future. Sebab bukan apa, kalau kita tak ambil berat, maksudnya tidak ada orang yang memainkan peranan tentang benda ni kan. So just imagine generasi anak-anak kita, akan datang generasi saya anak satu hal lah, generasi yang muda-muda ni kesian kadang-kadang tengok dia orang. Dia macam dia lost bukan sesat. Too much information. Lost lah. Tak boleh nak absorb. Tak boleh nak absorb. Jadi dunia ni terlalu laju untuk dia orang. Kalau saya bayangkan kalau saya seusia dia orang, saya pun pening tu. Betul. Siap-siap saya duduk dalam bilik gelap on lampu RGB tu dengan cerita tu. Tak nak keluar pergi kerja. Itu betul lah. Benda ni pun menyeramkan kita kan. Pihak berwajib pun kena ambil tanggungjawab. Tahu jugalah. Kena ambil tanggungjawab. Betul. Sekolah pun perlukan pendedahan awal juga kan? Dia tak boleh dah guna modul-modul zaman dulu kali dah tak ada. Tapi bagi aku sekolah ni dia sebagai helper je lah, assistant dia untuk bentuk budak-budak ni. At least dia bagi betul kan. Basically kalau kau nak bentuk daripada rumah. Betul lah. Aku tak cakap aku perfect. Aku kadang-kadang ada juga perangai yang slack juga. At some certain time kadang-kadang aku malas juga kan. Tapi kalau ikutkan macam mana kita nak bentuk budak-budak tu daripada rumah. Tapi tak perfect tu okay. Itu adalah tak perfect tu adalah sebahagian daripada perfect. Kan? Cuma yang penting maksudnya ada rasa tu. Ada certain orang tak ada rasa tu. Yalah. Langsung tak ambil pot, hantar sekolah, hantar orang mandai kan. Betul. Itu yang banyak generasi lembik kat sekolah. Yang jenis yang budak baru kena diri atas kursi, parents datang sekolah. Parents bukan marah budak tu kena diri kursi, dia marah cikgu. Betul. Cikgu tu dia suruh berdiri atas kursi. Cikgu yang kena diri atas kursi. Cikgunya pun turut juga. Itu macam bagi saya macam tak patut lah. Macam anak-anak tengok cerita-cerita hantu ni. Dia anak saya yang nombor 2 je yang dia minat cerita-cerita seram. Anak saya yang first, nombor 3, nombor 4 tu dia tak apa-apa sangat. Tapi yang nombor 2 ni dia memang ikut yang jenis yang babah malam ni. Dia okey. Kalau orang yang minat cerita seram ni, apa benda paling ekstrim boleh berlaku pada dia? Boleh berlaku pada dia. Mengigau lah, meracau lah. Jenis yang tiba-tiba itu yang jenis tidur sebelah malam. Rupanya berdoa. Dia kalau macam benda-benda lemah semangat ni, benda-benda halus ni, benda-benda gaib ni, dia suka orang yang lemah semangat ni. Benda untuk bagi dia orang masuk. Lagi satu yang yang cari hantu ni orang buat live. Lepas tu bila dia seru tu, ada setengah orang bagi tahu aku habis. Dia kata kalau ada anak jangan buka kuat-kuat. Sebab seruan tu dia cakap seruan betul. So sometimes entity kat dalam rumah kita ni pun bangun sekali. Boleh bangun sekali. Tapi itulah yang macam bagi aku kalau kata yang nak cari hantu paranormal ni, setakat cari okey. Nak tengok apa, nak mencari okey, tapi jangan kacau, jangan seru. Tu je. Dia suka seru. Ada yang seru-seru kan? Seru. Ada bahasa dia. Wahai panglima segala. Cakap ni bahaya. Itu akidah tu kan. Tak tahu dia takut kita terpesong ke. Betul. Tak akidah. Cara dia panggil tu, dia ada bahasa-bahasa. Tak, sebenarnya akhir ni duit lah kan. Because dia ada dua kategori. Bagi aku dia ada 2 kategori in terms of paranormal activity ni. Satu yang mencari, satu yang explore. Dia beza tau. Yang explore ni dia masuk kan, dia bagi salam, dia explore tempat ni. Dia tak panggil. Dia tak mencari, dia tak panggil. Ada lagi satu yang memang cari pasal apa. Kalau cari pasal ni memang looking betul-betul for money tau. So aku bukan kata apa, tapi I just don't understand kenapa kau mencari. Kan? Kenapa kau macam dulu masa aku zaman-zaman habis form 5, aku kerja dengan TGI Fridays. Aku ada satu perangai yang macam tu yang aku suka mencari. Pergi ghost hunt dengan member-member ramai-ramai. Tapi kita tak seru. Kita explore konon-konon nak mencari tempat-tempat seram kan. Itu ketagihan kat feeling seram tu kan. I think dia betul lah. Dia pun. Tapi the one yang memanggil, yang mencabar benda tu, yang aku tak faham. Jadi ada orang buat kat Malaysia ke? Ada. Live ke apa? Live ada. Ada tengah-tengah panggil pengsan pun ada. Orang datang dia salah tapi dalam dunia konten ni, yang purpose dia adalah duit,
Sebenarnya kita hampir sukar untuk menentukan yang mana stage, yang mana betul lah. Betul? Yang baru-baru ni ada kan yang orang yang terkenal tu. Siapa? Dia punya bibik dia kena rasuk lah apa time live lah apa. Itu aku tak tahu. Ada orang terkenal. Okay. Macam-macam. Jadi macam orang tu dia dah biasa buat benda-benda ni. Itu lagi satu, bila kita selalu buat benda-benda yang macam stage kan, impak dia kan sampai orang rasa ni main-main ni. Itu bahaya dia. Orang boleh bezakan. Penonton yang bijak, penonton yang ada otak, yang orang kata yang sangat-sangat prihatin tentang konten, dia boleh bezakan sama ada benda tu stage ataupun benda tu real. The moment orang dah label kau sebagai stage punya konten, that's it. Maksudnya kalau dia betul pun orang tak percaya itu yang bahaya. Itu sangat-sangat, itu satu garisan yang betul-betul kau kena jaga. Tapi ada juga Kau kalau tuan sesak nafas, dengan sesak nafas orang semua mati betul. Kan? tak ada juga yang dia orang buat benda macam itu. Memang orang dah tahu dah dia buat benda tak betul. Tapi orang masih percaya. Ada orang juga. masih tengok. Dan itu aku rasa itu adalah orang-orang part of yang entertainment. Orang-orang yang menganggap benda itu sebagai entertainment. So untuk dia orang yang masih muda ni, macam tuan punya viewer kan, tuan cakap ramai budak-budak remaja Saya punya viewer banyak daripada umur 18 tahun ke atas lah. 18. Okay, untuk dia orang ni pelapis kepada meneruskan legasi cerita-cerita seram, apa nasihat untuk dia orang? Nasihat saya first passion lah. Passion itu yang paling penting, because saya percaya kalau kau buat konten semata-mata sebabkan duit tu akan datang sekejap je. Betul. Datang probably like 1-2 months, 3 months, memang kau kaya kau hilang lah. that's it. Tapi kalau kau buat content by passion, duit tu akan datang kemudian. So always do your content with passion, because the moment kau buat passion, then people akan tahu sama ada kau ikhlas ke tak buat content. Dan people tengok kan, kalau kau rasa macam ikhlas buat content, orang akan follow. Betul. Itu je kan. And then passion, and then of course lah orang kata in terms of kau punya digital skills kena ada kan. Kalau tak nak ada digital skill tak apalah, if you have the money, hire lah orang. Itu je. Tapi digital skills ni kita sekarang senang je kan nak belajar. Kalau budak-budak muda kan, banyak. Nak dengan tak nak. Nak dengan tak nak je. Banyak, tetapi kalau dia memerlukan kebijaksanaan kepala otak agak. Kalau asas tampuk tu tak ada, Lempuk. betul. Sebab cuba tuan fikir logik. Kalaulah dengan terlalu banyak maklumat ni, orang kata tak payahlah pergi ni apa semua, kenapa masih ramai yang struggling? Betul. Dia fikir logik. Betul. So yes. Saya punya kaedah, saya banyak traditional sikit tuan. Walaupun muka saya ni masih muda, tapi saya punya mindset banyak Berapa traditional. umur kau sekarang? Saya 25. Tapi bila tak ya, saya kematangan datang dulu. Usia datang kemudian. Kan? ada Brody Maradikau. Aku ni nak beritahu kau satu cerita kan, tapi aku takut nanti dia ni kembang ni macam. Aku ada message member aku cakap malam ni aku nak pergi jumpa Altri Walter kan, ada podcast dengan dia. Nanti kau kirim salam dekat Dominic Toretto Malaysia. Alamak, aku dengar geram aku dengar. Banyak gelaran sekarang kan? Tip lah, Dominic lah. Dominic Toretto. Tapi saya macam tuan ada haters tak? Ada. Oh, cerita hantu ada haters? Ada. Oh, yang tak percaya tak? Ada. Contoh haters ni dia jenis yang kecam. Kau buatlah apa-apa pun. Saya ada satu budak ni saya tak ingat nama dia apa, tapi dia selalu setiap kali video yang saya upload, dia akan alah kau ni ya je bang. Video kau bukan cantik pun, baju kau bukan cantik pun. Dia attack personal. Dia tak attack pada cerita. Dia attack personal. Kan? Alah suara kau macam gini, suara kau macam tu. Alang tak kau. Aku paling senang tu. Dulu masa first buat content aku terasa orang hantar komen macam ni, aku cakap mak apa benda ni. Tak boleh tidur lah. Tak boleh tidur babe. Report kat bini aku kan. Tak boleh tidur. Benda tu kacau. Betul. kan? Betul tuan. Kacau. Betul. Kadang orang ingat buat konten ni senang. Dia punya pressure mental tu kau. Lepas tu aku jumpa satu method yang terbaru. Kan? Any haters komen, aku right click, aku pin je komen dia. Sebab apa? Bagi saya, haters yang komen ni dia ada dua. Satu haters yang membina, satu haters yang menghentam. Yang haters yang menghentam ni yang jenis yang nakkan perhatian. Betul. Jadi kau nak perhatian kan, aku pin lah komen kau. Kan? Jadi ramailah lagi 65,000 orang ni tengah perhatikan kau punya komen ni. So diorang lah yang buat kerja. Dia buat kerja, tak penting. Macam tu Tapi lah. dulu tu tips tak nak pening, jangan baca komen. Apa? Tips tak nak koyak.
kalau kita buat konten jangan baca komen. Macam Hasan pun dulu. Tapi tak boleh. Dia ni darah bugis. Sekejap nak buka saya cakap. Tapi tak boleh San. Kalau kau tips kau, komen tu konten kan kita sebab kalau kau tak baca komen, nanti kau akan create satu follower yang mengatakan yang kau sombong. Yang kau langsung macam dia ni kerja buat konten, komen aku pun macam tak penting. Jadi kenapa aku nak follow kau? tu salah satu. Itu salah satu juga. Tapi untuk budak-budak baru boleh ikut guna teknik tu. Tapi kalau dah lama sikit dah boleh baca tenang jiwa. So sekarang ni bila aku kena kecam aku senyum lah. Kadang-kadang aku tunjuk kau dah biasa lah. Kau pernah kena kecam yang viral kat banyak-banyak page tak? Paling dulu tapi ni sebelum buat cerita seram lagi lah. Zaman-zaman vape. Zaman-zaman vape. Tapi ni aku bukan buat konten pun. Tapi masa tu aku terupload satu gambar. Gambar tu masa tu wife aku join sekali dekat dalam vape event ni. Tengah dukung anak. Tapi vape event orang sangat banyak kan. Aku terambil gambar, ada gambar dia dengan gambar anak aku tu sekali. Habis kena kecam. Kena share banyak ni. Baca pressure babe. Pressure masa tu kan. Orang kecam bini kot. Betul. Kalau kecam kita okey. Betul. Alamak delete je lah. Macam mana. Tapi so far yang kalau macam konten punya konteks tak ada lah. So far belum lagi lah. Tapi macam masa tu orang cari dia ni siapa Syed? Cari. Lepas tu orang PM apa semua. Tak, orang Malaysia handal kan boleh cari ni siapa. Orang Malaysia ni lagi terror daripada polis lah. Kan? Dia boleh selesaikan satu crime tu sebelum polis sampai lagi. Betul. Itu kelebihan orang netizen kita. Data semua dah ada lah. Saya banyak kali lah. Starbucks paling teruk lah. Saya banyak kali. Tu sikat tepi kan. Kita kena kalau saya kena tibai, dia ni dah tak ada lah. Tapi saya okey je. Sebab bagi saya, mungkin ada ramai orang tak boleh terima apa saya cakap. Tapi as long as saya cakap tu adalah benda-benda yang tapi reality. Kalau Azri cakap ni boleh tahan pedas tau. Dia tengok kalau orang rasa macam tak boleh angkat, tak boleh terima benda-benda. Tak, kalau part of apa dia cakap tu ada kat diri orang tu yang jenis lembik, dia tak terima lah. Automatic dia akan reflect. Aku punya ayat dia yang terngiang-ngiang kat kau, nak jadi jantan jangan weak kata. Okay. Betul lah. Aku kadang-kadang dalam bawa kereta pagi-pagi pergi office kan, dalam sangkut dalam jam kan, aku scroll lah TikTok dia kan, nak ambil semangat. Pagi kalau live jadi jantan jangan weak. Okay bang, jangan weak. Ramai penganut. Kalau kita jalan tengah live dengar, ini Azri Walter ni. Kita hari-hari dah dengar, tak apalah kita jalan. Orang sambil makan dengar kan. Tapi benda tu bagus lah. Untuk orang yang nak dapatkan semangat pagi-pagi. Ada orang macam tu. Dah kena sejuk pun kat kepala, tak terbuka lagi otak dia. Betul. Nak kena sepak satu kali. So tapi sekarang dah tak ada kena haters yang tu je lah kan. Haters so far sekarang ada, tapi yang small minor punya haters lah. Tak ada yang teruk-teruk, yang attack personal lah tak ada dah. Kan. So lepas tu apa lagi nasihat untuk dia orang yang masih muda yang nak buat konten? Itu lah nasihat tu tak ada banyak sangat lah. Basically you just have to be passion, minat dengan apa yang korang buat, make sure content tu quality. Quality basically bagi value pada orang. Most important yang tu consistent. Consistent. Very consistent lah buat. Consistent tu sebab passion lah. Passion. Because the moment kau ada passion, kau akan consistent. Dia sampai to the point yang macam bila kau tak buat, kau rasa resah kau tu. Rasa macam apa benda ni, ada benda yang tak ada video tak upload ni. Video tak upload. Kau tanya bini aku, kadang-kadang aku keluar pergi makan, pukul 8.30. B 8.45 ni sempat tak nak sampai rumah 9.30, ada live ni 9.30. Sampai to that extent. So basically komitmen tu kau kena ada. Komitmen consistent, then your channel can go lah. Betul. Kan? In terms of kata quality content, itu yang pertama, and make sure benda tu datangnya benefit pada penonton lah. Macam cerita-cerita tu mesti orang tanya, apa benefit cerita tu pada aku? Kan? Mungkin benefit pada kau mungkin tak ada, tapi mungkin pada orang lain yang orang tak tahu yang benda-benda ni wujud pun, benda-benda sihir. Kan? Macam mana nak rawat orang tu, macam mana nak rawat orang yang macam the latest video cerita pasal apa tuan? Yang latest video kebanyakannya cerita pasal budak-budak asrama, cerita jumpa hantu sana, jumpa hantu sini, tu je. Tapi macam yang cerita-cerita sihir ni, kebanyakannya orang kita dia yang mana yang mangsa-mangsa sihir ni, dia orang tak nak share. Diorang tak nak share. Keperitan, kesusahan diorang tu jarang orang share. Sebab kalau orang yang buat tahu dia dah sihat, dia bagi lagi. Itu alasan diorang. Salah satu. Jadi diorang kebanyakan diorang tak nak share. Tapi ada juga yang mana yang berani diorang share je, tapi diorang pakai nama samaran diorang. Itulah. Selalu apa lelaki perempuan semua ada lah. Ada kan. Kebanyakannya yang kena sihir ni perempuan. Perempuan. Sebab cinta ditolak. Cinta, kadang-kadang pasal rezeki, pasal menyaga, kan, pasal office mate pun ada. Perempuan dia emosi kan, sampai ke tahap office mate yang terambil dia punya Nestum yang satu paket pun dia dah ambil sihir. Kau dah kenapa?
Dalam paket je pun kan. Tak, itu beza dia. Sebab perempuan, wanita dia lain tuan. Dia susun, dia ingat. Kita pun tak ingat. Itu sebenarnya dah ramai orang ambil, kita tak tahu. Betul. Dia orang susun dah ingat. Hari Senin 1, 2. Kenapa Rabu tak ada? Aku belum cerita lagi macam mana perempuan punya OCD perangai. Bini aku ada satu perangai OCD ni. Kan bukan nak burukkan dia, tapi dulu masa mula-mula kahwin. Macam biasa kan, pakai shampoo. Tu tukang shampoo letak je macam mana pakai lah kan. Aku kena marah macam. Sebab apa? Bila dia masuk dalam toilet, label shampoo tu tak menghadap dia. Dia tanya, kenapa label shampoo ni tak menghadap dia? Kan? Ke belakang kan. Label dia macam tu sikit lah. Marah kan? Ni pun dia tengah geram ni. Tengok tengah geram. Okey. Ubat gigi kalau kita beli Colgate kan dia ada yang line. Hijau putih. Kita orang lelaki picit je lah mana-mana pun. Janji keluar ubat gigi kita gotongnya kan. Dia picit, dia marah. Kenapa kau picit daripada tengah? Cakap apa hal pula? Jadi digemuk. Kau kena picit dari belakang. Cakap apa sebab kau kena picit dari belakang? Supaya bila keluar line tu sama keluar. Betul. Line tu sama keluar. Now aku geram, aku beli ubat gigi putih aja. Habis cerita. Strategi lah. Tapi ada partner yang macam ni, macam mana tuan ni melalui hidup? Dia for the first few months tu ke 1 year tu agak susah sikit nak adjust. Susah babe. Nak biasakan diri lah. Sebab benda tu tak boleh ubah kan. Tak boleh. Nak tune tu susah. But then after masa bercinta tu tak ada masa bercinta tak nampak benda-benda ni. Tiket-tiket wayang ni tahan je lah. Masa bercinta tak nampak. Kentut pun wangi kan? Tapi after 10 years dan kita dah boleh adjust benda ni kan? Apa nasihat untuk diorang yang mungkin baru kahwin, tiba-tiba kahwin pula baru tahu mungkin pasangan dia ni OCD ni. Apa? Ni experience lah kan. Bagi aku benda tak ada dalam mastika. Bagi aku kau terima je lah. Kan? Kau terima, you just have to accept. Telan je lah benda tu kan. And then you just have to, orang kata tune lah. Kalau kita tune lah kan? Macam kau cakap tadi kan, queen of the house. Kita tune je lah. Apa ada hal, tune je. Buat selalunya yang ni untuk kebaikan. Kebaikan lah. Itu je. Dia dengan OCD yang terbalik tu, dia tak boleh kemar, dia kena sepah. Itu jangan. Tak ada kan? Itu tak ada. Itu belum pernah dengar lagi lah. Kan? Belum ada dekat-dekat. Tak, okey, betul, terima tu okey, tapi apa antara yang kena buat tu? Step-step dia. Kau punya tahap sabar kau kena tinggi lah. Itu yang kau kena latih. Orang ramai tak ada sabar. Ramai orang tak ada benda ni lah. Kita gagal. Sabar kau tu memang kau kena tinggi. Tak ada limit kan. Betul tak? Last kali. Tapi sebab tu dijadikan kamu dari jenis-jenis kamu kan. Maksudnya dapat pasangan tu sebab Allah tahu yang suaminya penyabar kan. Kau kena memang sabar, memang kena tinggi. Dengan punya Hasan ni susun-susun. Pijit je lah kan. Tapi lelaki pun ada OCD ni. Ada. Lelaki OCD, kebanyakannya lelaki yang aku jumpa OCD ni, dia OCD pada gadget. Barang-barang gadget, susu rapi kan. Aku antara orang yang paling tak ada OCD sekali. Aku sepah orangnya. Kan, senang. Tapi tu yang geng sepah ni, dia ada dia punya quotes dia tu. Dia kata selalunya orang sepah ni orang bijak. Betul. Betul ke? Bagi saya betul lah. Sebab dia macam benda-benda tu semua kita tak ada masa nak fikir. Kan? Tak ada masa nak fikir benda-benda sepah ni. Aku ada benda lagi penting daripada sepah ni yang aku nak kena fikir sekarang. Nak susun, aku nak buat konten, aku nak buat keluar apa. Itu sepah. Bini yang OCD settle kan. Macam tu. Tapi tahan sikit lah telinga. Tahan lah. Telinga memang kena tahan Zat. Itu memang. Ini nama dia saling melengkapi kan. Betul. Bahaya ilmu ni ramai orang kena ada. Tuan tak cerita seram tadi satu je lah. Siapa? Tuan ada cerita seram? Banyak. Tapi nak kena rapat dengan Mike pada suatu malam. Macam tu kan duduk kampung kan. Kampung tu mendalam tu kampung. Saya selain daripada tu yang pernah nampak 77 yang telur dengan apa dalam dia telur jarum lepas tu dia terbang. Kita panggil 77. Tapi kalau orang kampung dia ada pantun 77 daun keladi, 77 tak menjadi. Nanti kita nampak dia pecah. Kalau kita nampak tu dia akan pecah. Sebab kalau tak nampak memang pernah nampak banyak kali datang kalau kat kampung 77 ni lalu macam kalau terbang.
Kalau tahu zaman 90-an 95 Dia bukan penanggal 97, bukan kan? Bukan, dia memang hantar. Dia kadang hijau, daun hijau. Telur macam telur itik apa Ada orang kata gitu lah, tak tahu. Yang penting for sure bukan telur kan. telur Tak nak member 3-1. Itu teruk tu. Itu teruk tu Tapi kalau orang budak orang kampung memang saya percaya dia akan dia Tapi okey, ada tuan rasa dari segi keberanian kan. Keberanian tu dia sebab biasa. Orang yang datang daripada kampung, membesar kat kampung dengan bandar, sebenarnya dia lain dari segi keberanian dia. Nombor satu orang kampung dia tak takut gelap. Tu beza. Dia dah biasa Lagi satu orang kampung dia hentam kromo je babe. Dia hentam je. Ada tempat tu kalau siang semua orang pergi, tapi bila malam orang tak pergi. Sebab apa? Orang takut gelap. Sebenarnya bukan takut tempat tu. Tapi macam orang kampung 7 km nak masuk dalam estate sawit kiri kanan. Betul. Jalan. Yang kita takut bukan hantu. Rimau Ini lembu melintas. Lembu babi hutan. Babi hutan. Kalau dah jatuh siapa nak tolong? Pukul 12 pagi, pukul 1 pagi. Tapi ikut keberanian orang kampung dengan orang bandar lain lah. Beza lah. So macam kisah-kisah seram tu kebanyakannya datang bandar. Ada bandar, ada yang kampung. Nak kata, tapi mostly banyak datang dari kampung lah. Kan? Tapi mostly banyak hantu apa biasanya orang jumpa. Kebanyakan yang cerita pasal Pontianak pocong. Penanggal. Pocong ni yang Yang dibalut. bungkus yang melompat-lompat tu. Bungkus kan. Penanggal kalau Sabah panggil balan-balan lah. Balan-balan. Dia keluar segala organ dalam tu semua. Betul. Kepala je terbuang. Yang itu sebenarnya ilmu kan. Ilmu. Dia bukan hantu, dia ilmu. Orang tu yang amal kan. Ada orang kata kalau dia baring, dia akan keluar lah kepala dia. Ilmu dia tu. Tapi kalau kita terbalikkan badan, boleh jadi dia mati. Dia mati. Ada setengah orang betul kan. Dia Tahu mati. banyak tahu Ada buku dia. Ada. Bukan mastika, bosok bukan mastika. Antara pengarang mastika dia. Kan? Saya baru tahu tuan banyak tahu perkara ni. Saya ada experience, tapi experience yang tak boleh diceritakan lah. Tapi yang tahu yang tu lah, dia kalau terbalikkan Terbalikkan dia mati ya. dia mati. Tapi nampak tidak pernah. Sebab Tapi kalau itu yang orang cakap lah. Dia kata kalau kata badan macam ni, kepala dia keluar macam tu. So by the time dia nak masuk balik, kepala dia akan masuk macam tu. Tapi by the time kalau kita nak matikan dia, kita terbalikkan badan dia. So bila by the time dia masuk, kepala dia tu dah terbalik. tunggu je lah, nanti dia meninggal lah. Mati. Itu orang cakap lah. Orang Orang cakap tak tahu betul ke tak. sebab tak ada rakaman yang jumpa betul-betul tu kesahihannya tak ni lagi. Takut kalau dah direkam Steven Spielberg pun tumbang. Aku ni nama je penceritaan tu, tapi penakut dia tahan. Ya. Penakut. Saya ni memang penakut. Duduk seorang jenis sawang jatuh macam tu. Melompat tu. Aku tak boleh. Aku kadang-kadang pukul 2-3 pagi terjaga. Terkasa tengkap macam dahaga kan. Aku kejut bini aku. Minum Kejut lah. Dia penakut sikit. Tapi 2-3 pagi dahaga tak patut tu. Taklah maksudnya kena minum air cukup. Kena minum air cukup. Tahu kan saya pengamal fitness kan. Maksud saya kalau pukul 8 tu sepatutnya 8-9 tu dah stop minum air masak semua lah. Sepatutnya kalau biasa normal lah. Supaya malam tu tak ganggu tidur. Right. Ataupun Ada sama jenis ada kau tak kencing. ganggu pergi kencing ataupun tak ganggu nak kena minum macam tu. Sebab tidur tu dia penting kan. Betul. Macam tu lah. So kena minum air lah cukup. Tak okey, tak tahu. Tak langsung tak ada pengalaman apa hantu. Langsung tak Saya ada. kalau macam kalau asrama dulu ada lah. Tapi Simple tersempat-sempat tu sangat. tak ada. Jadi lebih kepada ni lah macam kena rasuk apa semua. Cuma ada yang kena rasuk sebab attention. Ada. Itu juga. yang buat-buat kan. Rasuk Sebab buat-buat. dia benda ni gaib. Tak ada siapa yang tahu. Betul. Tak ada orang boleh letak ke. confirm. Lepas tu yang datang ubat pula. Kalau dia datang dia kata tak tahu, dia malulah. Dia kata ni dia pun orang tu berlakon, yang dia pun berlakon, sama-sama lain. Siapa yang tahu? Tak ada seorang pun Bukan tahu. di scanner kan. Check kan. Dia kata semua ke belakang. Itu tak tahu. Dia tarik Jadi kan. tukang ubat tu pun nama dia up lah. Kan. Betul. Tapi ada yang kes betul-betul. Ada yang lah. kes Dekat asrama lu ada lah. Yang betul-betul punya kes. Tapi yang nak intention tu memang ramai. Ada. Saya pernah asrama dulu pernah diserang kaunya. Pergi sini melompat satu kaunya memang. Saya pun ada pengalaman tu. Sampai pikul je. Dah cikgu dah kata dah tak ada aurat, dah tak ada apa. Pasal cikgu dah tak boleh kontrol. Ambulans pergi balik. Dekat 90 orang kena. Dia berjangkit. Tak tahu pasal apa. Dia ada rantaian dia tu. Bila seorang kena,
Semua Lepas tu mengikut kadang-kadang dia ada macam sedikit very thin line. Kadang ada orang sebenarnya dia ada masalah dengan mental health dia pun dia juga. Betul. Dia ada ngamuk tak ada dia pasal. Kadang dia ada bisikan tu, sebenarnya dia bisikan yang bermain dalam minda dalam kepala otak dia tu. Untuk jumpa pula orang yang minat benda-benda ni, Habis lah. dia akan kait lah sebab dia cenderung untuk apa minat dia. Faham tak? Kalau dia jumpa orang yang perubatan moden ni lain ni kat dia punya Kaedah dia kan. dan tu saya tak tahu. Itulah Susah. pengalaman dia. Kan. Pasal tak boleh confirm. Betul lah tu. Dia gaib. Okay, so thank you very much tuan. Terima kasih. Sebelum kita gerak ni, nak ada a few question lah nak tanya kan. Daripada tadi duduk kepala otak aku duduk main question ni. Kamu simpan. Kan? Kenapa pilih The Segment untuk join podcast ni? Oh, saya rasa pertama macam tadi tuan ada passion tu kan. Okay. Untuk ada beratus-ratus video tu sebab saya tengok ada orang kadang 3 bulan sekali naik timbul tenggelam kan. Jadi mungkin dia buat, sebab saya pun orang yang ada passion buat konten ni. Saya buat live sebab minat. Saya buat konten sebab minat kan. Saya suka cakap, saya suka sharing. Tu mungkin ada persamaan lah apa saya nak dengar angle kan. Okay. Lepas tu mungkin boleh jadi exposure dekat diorang ni. Sebenarnya angle yang tu lah. Jadi mungkin diorang ni ada minat benda lain. Tak semesti dia kena cerita bab horror kan. Betul. So untuk diorang faham bahawa dia sama je macam kita tengok industri perfilman. Bagi saya dekat dunia media sosial internet ni, kalau kita nak make a living, 2 benda. Satu education, satu entertainment. Pilih salah satu. Tapi entertainment ni bagi saya kalau horror ni okey lagi lah. Jangan sampai entertainment terkinja-kinja, celah tiang apa semua tu tak apa elok. Kadang-kadang takut tuan sekarang ni tengok kadang-kadang Kak Rohani dengan gincu merah pun bukan main. Kan. So benda ni itulah. Okay, so ada tak kata-kata semangat untuk The Segment supaya The Segment ni orang kata boleh meroket lagi tinggi lah, senang cerita. Dia kata semangat sebenarnya kalau kita fikir balik kan, untuk kita buat channel ni, terutamanya YouTube yang kita boleh monetize. Lepas tu saya pernah buat podcast dengan Daddy Hood kan. Yang gamer tu. Gamer. Dia kalau dalam industri game ni dia macam Mahatma Gandhi lah. Orang gantung gambar dekat dinding, letak bunga. Gambar hitam putih. Dengar dia. Orang memang minat dia. So dia punya level making money sampai sebenarnya kalau kita tengok even kat overseas apa semua, tempat paling banyak buat duit adalah sponsorship sebenarnya. Dari segi monetize ni kita tahu lah kira-kira pun keras sebenarnya. Sebab kita mengharapkan company yang buat ads apa semua kan. Tapi kalau sponsorship ni dia lain. Company tu memang ada bajet besar, dia nak spend kan. So mungkin boleh explore benda-benda lain dalam kategori sponsorship tu. Dia ada 2 method sebenarnya. Satu, kita tunggu ni mungkin sampai tiupan sangkakala. Okay. Yang kedua, mungkin boleh buat gerakan approach company. This is my channel, saya ada berapa banyak viewer bla 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 bla. Maybe suit untuk your product lah, untuk buat boleh lah sponsorship deal. Orang yang sponsor kemenyan apa semua. Tak, betul. Bukur. Tak, dia tak semesti kena ada niche dengan tu. Sebenarnya betul. Mungkin boleh apa-apa lah. Mungkin tuan boleh tunjuk kat dia dari segi tuan punya analitik tu, berapa usia dia orang. Betul. Kan, contoh yang penting siapa boleh tarik crowd. Contoh tuan boleh tarik crowd umur 18 sampai 25. So ada produk memang nak target orang macam tu. Jadi dia letak dekat tuan, walaupun cerita tu horror tapi kena dengan target market dia. Macam tu. So pertama, kita sendiri direct pergi email semua company-company besar ni. Okay, sebab we have nothing to lose. The more people we reach, the more chance we get kan. Kedua, kita melalui agensi. Kita hire satu agensi yang memang dia approach company tapi dia punya deal dia akan dapat sikit lah. So benda-benda ni kadang orang tak explore. Sebab bagi saya kalau tuan buat benda ni kan, so tuan macam saya buat bisnes. Saya buat konten semua, lepas tu ada cash flow daripada bisnes apa semua, purposely bukan untuk sponsorship. Saya yang sponsor saya punya channel ni. Kan. So untuk tuan sebenarnya dan ramai orang lain mungkin dia tak ada exposure macam kat mana angle dia nak make money. Dan kita always kena think big.
kita kena assume bahawa channel aku ni besar, act like one. Okay? Semua benda professional, kita macam tu nak buat studio, kita anggap ni macam aku punya ni macam mainstream media, TV3 contoh. Kita kena act macam tu. Okay, sekarang ni aku kecil, pasal impian next aku akan ada editor, yang apa ni soundman, apa semua ni proper, staff yang tu akan cari bahan, buat skrip apa semua. Kita proper, kita punya think big tu. Sehingga satu hari ni boleh keluar daripada dunia pekerjaan contoh. Okay. So tu lah saya punya. Lepas tu kena letak target. Sebab ramai orang sebenarnya dia tak ada perancangan. Sebab tu kalau kita tengok kat luar sana, ada orang hidup dia tak ada apa-apa. Dan orang selalunya society akan tuduh orang yang tak ada apa-apa ni orang yang gagal. Sebenarnya bagi saya dia ni bukan orang gagal. Mereka ni orang berjaya nak jadi sesuatu yang dia nak, iaitu tak tahu nak jadi apa. Cuba pergi logik, betul tak? Macam mana kita nak jadi sesuatu, kita pun tak tahu. Jadi kena plan lah hidup kita. Semua kena plan. Kan? Okay. Bagi saya lah, sebab tuan dah ada satu benda yang tak ramai orang ada. Okay? Orang lain fikir macam mana aku nak keluar daripada cycle ni. Macam kita pun dah lalui usia sekian-sekian kan. Contoh, kita didoktrin minda kita oleh society ni, kita akan benci umur 60. Dan semua orang terima benda tu. Sedangkan kita ada pilihan, kita boleh benci umur 40. Dengan cara kita kena nak dulu. Sebab kalau kita nak, kita akan plan hidup kita. Tapi kalau kita just pilih apa yang diorang set, so kita sendiri tak ada pilihan dalam hidup. Macam tu kan. Okay. So why not gunakan platform. Sebab untuk dapat 60,000 subscriber dekat YouTube bukan calang orang. Kalau kita kira kat Malaysia pun boleh kira dengan jari saya rasa. Kan tak ada sampai beribu orang saya rasa. Ada beribu channel ke Malaysia? Ada. Dalam tak, maksudnya sampai beribu ke? Ada maksudnya 50 ke 100,000 subscriber. Oh tak ada. Tak mungkin tak sampai, tak adalah sampai berpuluh ribu orang yang ada channel macam tu. Maksudnya dia bukan senang. Okay, nak dapat 1,000 pun separuh mampus. Betul tak? Dan setiap orang ni dia ada dia punya strike dia. Macam tuan strike waktu PKP kan. So ada momen-momen. Tapi kalau tak start buat, sampai bila pun tak tahu. Betul. So macam tu lah saya punya advice. Lepas tu kena mempelbagaikan macam mana daripada channel ni untuk kembangkan dia lagi. In return boleh buat duit lagi banyak. Sebab end up kita punya goal untuk make money je. Kan? Bayangkan ramai orang dia salah faham. Hobi dengan benda yang dia buat untuk generate income. Okay? Betapa suka pun kita kat satu benda tu, kalau dia tak boleh buatkan duit untuk kita, berapa lama kita boleh tahan? Sebab tu ramai orang tak boleh tahan. So kita kena ada different tu. Apa yang aku buat ni boleh datang duit, yang benda yang aku tak boleh datang duit. So kena asing. Contoh, sebab tu dulu kan biasa, ingat tak zaman skinhead apa semua, ramai orang cerita jadi skinhead. Akhirnya kerja McD. Kerja McD. Sebab menjadi skinhead saja duduk kat bus stand, tak ada duit. Tak ada duit. Betul. Nak tak nak pakai dokmat, balik kerja jadi skinhead balik. Macam tu. Contoh, dia kena faham hobi mana sini. Dan bagi saya zaman moden ni, untuk jadi kaya mesti guna platform. Salah satunya guna platform yang internet yang ada hari ni. Siapa yang tak guna, bagi saya rugi lah. Ya, betul. Sebab kalau kita tengok data pun, jutawan-jutawan baru, kalau kita tengok yang muncul, okay, billionaire ke, yang baru kita bukan cerita yang big corporation yang dah establish 30 tahun lepas tau. Yang baru ni, kalau kita tengok statistik, adalah mereka-mereka yang terlibat dengan internet. Jadi data telah menunjukkan proven bahawa internet, media sosial, teknologi ni adalah jalan menuju kekayaan zaman moden. Contoh betul Mr. Beast punya channel. Gila kau. Itu gila. Setiap negara ada. Tapi kalau dia think small, kalau dia fikir ni hanyalah satu channel YouTube, dia akan jadi big tak? Tapi kalau tuan treat setiap kali nak buat ni, tuan treat professional tau. Tuan yang act macam tu. Dia aura tu dia boleh sampai tau. Kalau kita buat lebih kurang macam tu, lebih yes, we are not going anywhere. Saya memang believe saya punya podcast ni akan jadi paling top di seluruh Asia Tenggara, InsyaAllah. Satu hari nanti. Dan saya dah sampai sana dah pun. Dah boleh, tuan dah boleh cakap Vietnam semua kan. Kakong kap, paprika tom yum. Saya macam tu tuan. Dia contoh ada satu last kan. Satu kisah ni mungkin mitos lah, tapi
dia punya pengajaran ni kira macam style lah. Dia Maharaja apa ni, China. Zaman Emperor China lu nak pergi tawan satu wilayah ni. Dia tanya 2 orang panglima dia, 3 orang kan. Seorang Ontai Kim, Lee Wan Wah contoh nama. Okay, seorang ni cakap okay, kita serang pakai ikut darat bla bla bla. Okay, lepas tu okay, kita serang ikut laut kan. Dia ni Maharaja tanya macam mana kita nak tawan wilayah yang sana tu. Dia orang bagi cadangan lah. So yang ketiga ni dia style, dia pandang tepi. Maharaja tanya macam mana kita nak tawan sana. Maharaja, kita dah pun menang. Saya dah berada di sana dan kita dah menang. Macam tu. Dia tu style. Tapi cara belum ada lagi. Tapi mindset kita pergi dulu. Betul. Saya percaya macam tu tuan. Kita punya mindset pergi dulu, cara akan datang kemudian. Saya always believe macam tu. Itu sebab boleh. Sebab boleh dia Bayangkan kalau kita cakap tak boleh lah. Tak boleh Tapi sebab boleh. Saya belajar SPM tapi saya ada college sendiri. Itulah dia. Sebab apa? Sebab boleh. Jumpa lagi guys. Thank you much.